صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Assalamualaikum semua. Apa khabar guys? Sihat ke? Apa khabar semua? Abang-abang, ibu-ibu, bapa-bapa. Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera lah hendaknya. Dan pada malam ini, malam yang begitu istimewa buat para pendengar channel Mistik Horror, di mana pada malam ini aku akan mempersembahkan 3 kisah seram tentang pekerjaan security guard. Dan kisah ini diceritakan oleh orang yang sama. Maksudnya orang ni bekerja sebagai security guard. Dan ini ketiga-tiga kisah ni adalah kisah daripada beliau, pengalaman beliau sepanjang beliau berkhidmat menjadi Pak Guard, Pak Jaga. Okey, jom. Okey, kisah yang pertama ini diceritakan oleh Mamat Pak Jaga. Tapi sebenarnya kawan dia yang cerita. Kira Mamat ni tolong cerita baliklah dekat Fiction Syaksyar, dan aku bacakan untuk anda semua dengar. Boleh faham? Ke tak faham? Okey, Mamat ni dia ada kawan nama dia Zaki. Zaki dia ceritalah kisah seram dia. Dan Mamat ni pun buatlah satu kisah dan dia hantar kat Fiction Syaksyar. Dan aku pun baca. Menarik kisah dia. Ada seram. Yes, aku dah baca dah. Seram jugalah. Tapi kalau nak tahu, jom kita dengar kisah dia yang pertama. Okey, kisah ini diceritakan oleh Mamat Pak Jaga, bertajuk Kisah Zaki. Pada satu petang, aku lepak minum petang dekat mamak dengan Zaki. Time tu lah peluang aku nak gali cerita sedalam-dalamnya daripada si Zaki ni. Okey, aku akan share pada korang pengalaman si Zaki ni. Jom kita dengar. Let's go. Okey, aku kata ganti nama di sini adalah merujuk sebagai si Zaki itulah. Okey, kejadian ni berlaku pada November 2016, pukul 8 malam, bertempat dekat sebuah kilang sawit dekat area Melaka. Aku sampai dekat kawasan kilang tersebut tepat jam 8 malam. Ini first time aku jaga kilang. Dulu aku bertugas sebagai security dekat bank. Tapi sekarang aku dah tak dibenarkan jaga bank lagi disebabkan masalah disiplin. Tetapi di atas budi bicara pihak syarikat, aku ditukarkan ke pos kawalan kilang kelapa sawit. Pada mulanya aku berat jugalah nak kerja kat sana. Disebabkan tempat dia agak terpencil dan jauh daripada pekan besar, tapi aku kuatkan diri aku sebab zaman sekarang susah nak dapat job lain dalam masa yang pendek. Jadi aku startlah tugas aku pada malam tu dengan Sabri. Ada 3 orang yang kerja dengan aku, Sabri, Din dan Mail. Jadi pihak kilang memang dah beri satu motor Yamaha Sport dekat pos kawalan nak mudahkan kerja-kerja clocking. Kawasan dia agak luas, kena naik motor. Nak jalan kaki, Christmas kedua lah baru sampai. Jadi aku startlah perjalanan nak clocking dekat checkpoint pertama dengan Sabri. Dia bertugas malam ni sebab dia nak ajak aku yang rookie ni, yang baru masuk kerja ni, selok-belok kat kilang tersebut. Jadi partner aku malam tu adalah Sabri.
Kita orang pun naiklah motor Yamaha Sport tu, sampailah dekat checkpoint pertama kat kilang. Lepas sampai, aku turun dari motor terus pergi buat clocking. Dan tiba-tiba waktu aku tengah clocking tu, aku dengar ada bunyi macam benda bergolek. Buah bergolek atas bumbung ataupun bola. Pernah bayang tak? Ada budak main bola, dia sepak bola, jatuh atas bumbung rumah kita, dia bergolek. Keluk. Macam tu lah bunyi dia. Jadi aku rasa takut, tapi aku husnuzon. Aku anggap itu adalah buah kelapa sawit. Aku ingat itu adalah kelapa sawit yang jatuh untuk sedarkan hati lah. Jadi aku pun perhatilah dalam kawasan production. Ya Allah, sangkaan aku meleset, husnuzon aku dah meleset. Benda yang bergolek tadi bukanlah buah kelapa sawit, tapi kepala orang. Ya Allah, kepala orang bengar bergolek sambil darah memancuk-mancuk keluar daripada urat-urat tu. Aku terus berlari entah ke mana. Waktu aku lari tu, aku dah terlupa yang Sabri tengah tunggu aku. Meliar mata aku cari arah, tak tentu arah dah. Dengan takutnya, dengan paniknya, aku dah tak ingat dah Sabri tu ada kat mana. Laluan nak ke motor Sabri tu aku dah lupa dah. Disebabkan aku kali pertama kerja kat situ, jadi aku tak tahu sangat kawasan tu macam mana. Okey, kawasan kilang ni sangat luas, besar. Jadi itulah pihak kilang bagi motor. Luas, susah kalau jalan kaki. Jadi aku berlari sampailah aku penat. Penat lari sampai mengah. Aku sampai pula dekat tepi. Kawasan area pemprosesan yang lain. Zaki. Suara lelaki pula panggil aku. Lagi berdiri mengemang bulu romaku. Aku tengok kiri dan kanan, atas dengan bawah. Aku cari kat mana suara tu, tapi tak ada orang. Jadi aku slow aku berjalan nak tengok dekat tempat pemprosesan tersebut, siapa pemilik suara yang panggil aku tadi tu. Aku memang buat silap besar lah nak pergi tengok. Ternyata memang aku kena game teruk malam tu. Okey, bila aku tinjau, aku perhati ada seorang lelaki tak pakai baju sedang pegang pengait kelapa sawit. Lelaki tu tak pakai baju, dia pakai seluar, tapi dia pegang cop kelapa sawit. Cop ke pengait? Cop kan, orang panggil cop. Yang duk jolok buah kelapa sawit tu, dia pegang benda tu. Pengait lah, senang nak faham. Nak tambah seram lagi, kepala tak ada. Jadi kepala dia sebenarnya dah bagi salam dekat aku awal-awal tadi yang bergolek tu, yang aku ingat buah sawit tu. Itu kepala dia dah bagi salam. Ni badan dia pula. Rasa macam nak pengsan time tu. Tapi aku kuatkan diri nak berlari juga. Terlintas juga dekat minda aku ni, kalau aku pengsan kat situ, mungkin kepala aku pula yang kena cop. Kalau aku pengsan, main kepala aku lah pula hilang. Jadi aku terus berlari, tak tengok belakang dah. Aku dah berlari keluar. Aku keluar daripada kilang tu, aku dah redah segala semak samun. Suasana macam berubah bila aku lari keluar. Makin aku lari, makin sesat aku lari. Bila aku dah sampai dekat satu tempat tu, dah tak nampak macam area kilang dah, yang ada semak samun dan penuh dengan kelapa sawit, ditambah gelap gelita. Waktu tu aku hanya mengharapkan cahaya daripada bulan lah. Nasib baiklah bulan penuh pada malam tu, jadi aku boleh tengoklah jalan. Bila aku dah letih berlari tu, aku jumpalah sebatang pokok. Lalu aku rehat bersandar dekat bawah pokok. Penat? Jangan tanya lagi dah. Memang tersangatlah penat sampai mengah.
Waktu aku tengah duk relax-relax dekat belakang pokok tu, tiba-tiba dengar, you mana mau pergi mana lagi, ha? Allah, suara orang lelaki dekat belakang pokok tempat aku rehat. Tapi suara tu memang aku cam betul. Yes, anda pasti dapat teka. Itu adalah suara daripada lelaki tanpa kepala yang kejar aku tu. Jadi aku bangun nak larikan diri. Bila aku tengah lari, kaki lembek. Jadi aku tersepaklah ranting. Aku tersungkur jatuh dan aku terbaring. Dan ni seram lelaki tak ada kepala tu betul-betul datang dekat aku dan dia langkah aku punya badan macam orang nak penggal kepala. Kan kita terbaring, orang akan nak cantah kepala kita tu kan. Yes, macam tu lah. Dan orang yang tak ada kepala tadi tu, dia tengok je aku jatuh terbaring berlantaikan tanah. Dan pandangan aku makin kabur, makin gelap dan gelap. Lepas tu gelap. Dan tiba-tiba ada cahaya. Aku pun buka lah mata aku dengan perlahan-lahan. Rupanya cahaya matahari dah menyedarkan aku daripada tidur. Aku tertidur disebabkan terlalu takut dan penat. Jadi aku tertidur dalam ladang kelapa sawit sambil ditemani dengan mamat tak ada kepala. Seram deh. Dia berdiri dekat atas badan kita tengah pingsan tu. Nasib baiklah dia tak cantas. Bila aku dah sedar tu, cahaya matahari dah canak naik. Dan yang paling pelik sekali, ramai pekerja kilang sawit keliling aku, termasuklah Sabri, partner malam tu. Ada juga, Sabri pun ada juga datang. Okey, waktu ni Sabri dah buka cerita dia. Dia sebenarnya dah lama tunggu aku balik daripada Clock King, tapi aku tak keluar sebab dia bertemu dengan makhluk alam sebelah tadi kan. Dia bagi salam pengenalan dulu. Heavy metal lah, dia bagi salam pengenalan, dia golek kepala terus. Tak ada dah nak usik bunyi-bunyi seret-seret barang, tak ada. Dia kasih kepala terus. Terit padu dia bagi. Si Sabri dia kata dia dah tunggu aku, tapi aku tak keluar-keluar. Jadi dia pun startlah cari dengan kawan yang lain sampai tak jumpa. Tapi tak jumpa, dah cari dengan member-member lain, dah cari keliling kilang, tak jumpa. Sampailah pagi tu, siang, adalah seorang pekerja kilang sawit ni datang meninjau keadaan pokok sawit. Waktu dia tengah scouting waktu dia tengah perhati dan tinjau keadaan kebun sawit tu, dan dia nampak aku tengah terbaring. Jadi dia terus report dekat pos kawalan tentang aku punya pengsan tu lah, tentang keberadaan aku. Dia report guna walkie-talkie. Roger, okay. Roger, ni saya dah jumpa seorang pekerja sedang terbaring. Tolong ambil. Okey, lepas dia dah walkie-talkie tu, semua orang datang. Itu yang menyebabkan ramai pekerja kilang sawit berada dekat keliling aku bila aku buka mata. Nasib baiklah adalah seorang pekerja kilang sawit tu yang datang meninjau. Kalau tidak, tak tahulah apa yang jadi dekat aku. Jadi aku bersyukur sangat aku selamat. Ya, penghujung kawasan pokok kelapa sawit aku ditemui. Aku ditemui dekat hujung kawasan pokok kelapa sawit. Jadi maknanya aku dah berlari sampai di hujung kebun kelapa sawit kan luas. Si Zaki ni, kawan kepada mamat ni, dah lari sampai ke ujung. Disebabkan takut punya pasal. Seram. Nasib baiklah Allah menggerakkan hati pekerja tersebut nak meninjau pokok sawit. Pokok sawit. Kalau tidak, mungkin aku dah tak minum petang dengan kau, Mamat. Alhamdulillah. Okey, itu sajalah kisah yang dapat aku kongsikan. Bagi kisah yang pertama ni, seram. Seram. Awal-awal salam perkenalan dia dah kasih kepala, bye. Kalau anda lah berada dekat tempat si Zaki ni, agaknya apa? Kalau tanya saya, menjerit lah. Kepala kot.
kepala bergolek. Kepala manusia, kepala ayam boleh lagi. Kalau bola boleh tahan lagi. Selalunya makhluk alam sebelah ni kalau dia nak bagi salam perkenalan, dia usik-usik, dia buat bunyi-bunyi panggil nama. Kali ni dia golek kepala, salam perkenalan. Peringkat kedua, baru dia tunjuk badan dia, tak ada kepala. Allah, sekarang. Okeylah, jom kita teruskan kisah kita yang kedua. Kisah kedua pula. Kisah kedua ni pula masih sama, orang yang sama, Mamat Pak Jaga. Cuma kisah pertama tadi, kisah pengalaman daripada member si Mamat ni, yang nama Mamat ni lah, nama Zaki. Dan kisah kedua ini barulah betul, kisah betul-betul daripada pengalaman si Mamat ni, Mamat Pak Jaga ni. Okey, anda dah ready? Jom kita dengar kisah kedua. Kisah kedua bertajuk Makhluk Tak Berkepala. Okey, kisah ni berlaku pada bulan 2 Februari 2017 pukul 7.30 petang. Tempat dekat sebuah kilang di area Melaka. Sebenarnya pos tetap aku bekerja adalah dekat sekolah, macam yang cerita sebelum ni. Tapi malam ni salah seorang partner yang bertugas dekat sebuah kilang kelapa sawit terpaksa ambil cuti emergency kerana ada kematian ahli keluarganya. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah buat ibu je. Aku yang tengah off day hari tu dihubungi sebab nak ganti tempat dia. Jadi aku terimalah dengan senyum sampai ke telinga. Maklumlah, orang bujang kan, waktu tu tak ada apa-apa tanggungjawab yang berat, jadi buat je lah overtime. Sebenarnya ni kali pertama aku bertugas dekat sana. Jadi tepat jam 7.30 aku dah terpacak kat sana. Dekat pos kilang ni setiap malam pasti akan dikawal oleh 4 orang security guard. 4 orang. Partner aku pada malam tu Zaki, yang kongsi cerita sebelum ni lah, kawan si Mamat ni, Zaki. Okey, nama member yang bekerja dengan aku pada malam tu masih sama, cuma ada Din, Zaki, Din dan Sabri. Jadi awal tugas semuanya happy, menyembang sampai tak ingat dunia, borak je. Okey, sementara nak tunggu clocking tu, waktu clockingnya pukul 2 pagi. Jadi sementara nak tunggu sampai pukul 2 pagi tu, borak lah dulu, sembang punya sembang. Sampailah pukul 2 pagi, dah tiba masanya nak ronda dan clocking jam. Okey, jadi aku nak describe dululah area kilang ni supaya anda semua faham. Okey, kilang ni terbahagi kepada beberapa checkpoint. Checkpoint pertama dekat tempat pemprosesan. Checkpoint kedua dekat bahagian office. Dan yang ketiga tempat bahagian belakang kilang. Okey, faham? Okey, kilang ni ada tiga section. Pertama, section tempat pemprosesan tu lah, tempat yang orang duk proses buat barang tu lah, yang ada mesin-mesin tu semua kan. Dan checkpoint kedua bahagian pejabat, tempat supervisor tu lah, tempat supervisor, bos, tempat bos duduk situ lah. Dia orang kena ronda juga kat situ. Dan checkpoint ketiga dekat bahagian belakang kilang. Belakang kilang. Okey, giliran aku dan Zaki meronda pada waktu tu. Kami pun naiklah motor cabuk, Yamaha Sport yang agak usang jugalah. Memang tak pergi langsung, dah pulas. Sebab apa? Kegemukan si Zaki ni lah. Kalau korang tengok lah, kami naik motor ni dah macam siput patah kaki. Siput ada kaki guys. Biasalah. Jadi kami menuju ke checkpoint yang pertama, tempat proses, tempat yang tu lah, yang ada mesin-mesin tu kan, yang duk buat barang tu kan. Tu nama dia tempat pemprosesan. Jadi Zaki ni bersuara bila dalam perjalanan nak menuju ke checkpoint yang pertama. Weh Mat, kau tahu tak, tempat yang kita jaga ni puaka, tahu tak? Zaki dah mula bercakap. Puaka apanya? Relax je, aku tengok biasa je. Aku masih tak faham apa yang Zaki nak cuba sampaikan. Tak apa. Engkau tunggu je. Kau tunggu je satgi. Kita jumpalah dengan si Kumar tu.
Jawab Zaki. Aku bertambah bengong. Apa kaitan si Kumar ni pula? Setahu aku, syarikat aku ni tak ada pekerja India. Entahlah, aku husnuzon lah, mungkin pekerja kilang sawit ni lah kot yang bernama Kumar. Okey, sampai dekat checkpoint pertama. Jadi dengan cepatnya aku buat clocking dan naik ke motor. Lepas clocking, aku terus naik ke motor dengan Zaki, berlari dekat Zaki. Elok aku naik motor, kedegang. Bunyi kuat daripada atas bumbung zinc kilang memecah kesunyian pada malam tersebut. Terperanjat aku. Weh, apa benda tu weh, jatuh atas bumbung? Aku tanya Zaki dengan suara yang agak tinggi. Oi Mat, relax boleh tak brother? Itu Kumar lah tu, dia nak kenal dengan hang lah tu. Zaki gelak-gelak. Dia boleh cakap macam tu? Kita dah tengah takut. Dia boleh cakap relax, siap boleh cakap nak berkenalan lagi. Entah apalah yang dia nak cuba sampaikan. Tak apa, kita dengar cerita dulu sampai habis. Jadi aku dah pelik, apa yang Zaki ni nak cuba sampaikan? Kalau betul Kumar ni nak berkenalan dengan aku, tunjukkanlah diri, bersalam ke, bagi tahu nama ke kan. Kenapa pula nak kena baling kat bumbung? Yang buatkan aku muskil berdasarkan bunyi tu, bunyi yang hempak bumbung tu. Aku rasa benda yang berat jatuh atas zinc tu. Jadi aku pun teruskanlah perjalanan lagi dengan si Zaki ni naik motor pergi checkpoint kedua pula. Ni kawasan office. Sepanjang perjalanan aku hanya duduk diam je sebab masih terkejut dengan peristiwa tadi. Ditambah pula duk mikir tentang kata-kata si Zaki tu. Dia kata, relax lah, si Kumar tu nak berkenalan dengan hang. Apa yang dia nak cuba sampaikan? Itulah yang membuatkan aku berdiam diri. Kawasan tu agak sunyi. Kawasan pejabat tu lah, checkpoint kedua tu. Hanya bunyi motor Yamaha Sport je yang memecah kesunyian tersebut. Okey, tengah naik motor tu sampailah dekat checkpoint, dekat kawasan office. Dan aku turun nak buat clocking. Okey, nak describe pula kawasan office. Dekat kawasan office ni ada satu cermin gelap. Hanya di bawahnya saja ada ruang nak berurusan. Okey, pernah tengok tak kaunter isi minyak macam mana? Kita hulur duit daripada bawah, betul tak? Yes, macam tu. Tapi cermin tu gelap, kita tak nampak orang luar, dan orang luar tak nampak kita. Jadi kita boleh nampak tangan yang hulur je. Itu je lah. Boleh faham Okey, sedang aku lalu dekat kawasan tu, tiba-tiba ada satu ketukan kuat daripada cermin dalam. Ada orang ketuk cermin yang macam aku cerita tadi tu lah. Kita nak isi minyak tu kan, kaunter isi minyak tu kan, kita hulur duit daripada bawah tu kan. Tapi yang tu tingkat dia cerah, kita boleh nampak orang. Tapi yang ni dia gelap. Kita tak nampak orang luar tak nampak kita. Kita boleh nampak tangan yang hulur je. Rasa faham dah kot. 2 kali dah explain. Lepas aku dengar ketukan tu agak kuat daripada cermin dalam. Tapi aku tak sure lah siapa, sebab aku tak nampak, cermin dia gelap. Tiba-tiba ada suara. Kau ambil ni, letak dekat postcard. Ada dengar suara lelaki daripada dalam cermin tu. Tapi berdasarkan slang dia macam seorang India. Aku dapat agak, mungkin inilah si Kumar yang Zaki maksudkan. Jadi aku rasa lega lah sebab ada orang lah kerja kat situ. Taklah aku takut kan. Adalah 3 orang, aku, Zaki dengan si Kumar ni. Jadi adalah sepasang tangan berkulit gelap hulur sepucuk surat daripada dalam melalui ruang dekat bawah. Jadi aku pun ambil lah surat dia. Aku pun cakap, terima kasih lah Encik Kumar, nama saya Mamat. Saya ganti Syukri pada malam ni. Aku bersemangat lah perkenalkan diri walaupun aku tak nampak orang kat dalam pejabat. Mana you tahu nama saya Kumar? Mesti itu gemuk Zaki bagi tahu. Itu adalah balas Encik Kumar.
Okey lah Mat, kita jumpa dekat belakang. Jawab suara tu lah. Jadi aku ni pun naif lagi waktu tu. Aku pun cakap, baik Encik Kumar, saya gerak dulu ya. Zaki tengah tunggu saya tu. Okey, aku pun menamatkan conversation. Aku pun terus pergi ke motor. Zaki sedang petik lighter nak nyalakan rokok. Zaki tengok aku baru balik. Weh Mat, lambat betul. Weh Zaki, weh sorry lah lambat. Tadi aku borak dengan Cik Kumar kejap. Dia ada kat pejabat tu Aku cakap dengan Zaki. Dan bila Zaki dengar aku cakap Kumar ada, Encik Kumar ada dekat office, tiba-tiba Mamat kata, sudah. Weh, naik motor cepat, kita pergi ke belakang. Dia cuak bila dengar nama Mr. Kumar. Tak tahulah sebab apa. Dan Zaki cepat-cepat nak beredar daripada situ. Jadi aku ni pun, kenapa kau ni Zaki? Aku tanya. Tak apa, nanti aku cerita dekat Hang. Hang tunggu je. Dan dia jawab macam tu je. Jadi aku ni pun diam je lah, ikut je lah. Tapi dalam hati aku nak tahu apa benda yang dia nak bagi tahu tu. Okey. Okey, cuaca pada malam tu semakin buruk, seolah-olah nak ribut. Angin mula mengganas dan langit pun dah tunjuk tanda-tanda nak hujan. Kat belakang ni hang clocking cepat sikit tau. Ingat, mesti kena cepat. Siapa pun panggil, engkau jangan layan. Terus je lepas clocking, terus balik ke motor. Faham? Lagipun dah hujan sikit-sikit dah ni. Itu adalah pesan Zaki. Aku masih terkejut sebab aku masih tak faham apa yang Zaki ni cuba sampaikan daripada awal lagi. Dia asyik cakap Kumar. Siapa si Kumar ni yang sebenarnya? Adakah Kumar ni pekerja kat sini ataupun makhluk alam sebelah? Jadi aku pening. Okey, jadi motor kami pun sampailah dekat belakang kilang, checkpoint yang ketiga dan terakhir. Hujan renyai pun dah turun membasahi bumi. Jadi aku cepat-cepat buat clocking. Kat sini seram. Lepas habis clocking, baru je pusing nak melangkah ke motor Zaki. Dan tiba-tiba, ayah Mamat, baru sampai sudah mau cabut suara tu datang daripada seorang lelaki indah yang berdiri terpacak dekat pintu pagar belakang kilang. Aku hampir hilang nyawa disebabkan sapaan mengejut dia. Aku hampir hilang nyawa sebab dia tegur aku secara tiba-tiba. Cik Kumar, buat terkejut je lah. Cik Kumar buat apa kat sini? Jomlah kita balik ke pos kawalan. Hari nak hujan ni Cik, aku ajak dia. Okey lah Mamat, jom, jawab Cik Kumar. Okey, dalam on the way nak pergi ke motor Zaki, tiba-tiba sekali lagi, Mamat, kepala ada barang tertinggal lah, kata Encik Kumar yang berada dekat belakang aku. Jadi aku tak faham. Aku tanya dia, apa yang tertinggal tu Encik Kumar? Aku tanya. Tapi waktu tu sambil aku pandang belakang, apa tu yang tertinggal? Bila aku pandang belakang, ya Allah, seluruh bulu dekat tubuh aku ni macam nak tertanggal, termasuklah bulu ketiak. Encik Kumar yang Zaki duk sebut tu rupanya tak ada kepala guys. Encik Kumar yang duk ulur tangan bagi surat dekat checkpoint kedua tadi tu rupanya tak ada kepala. Nasib baik tingkap tu gelap. Ya Allah. Ya guys, betul, dah tak ada kepala, tinggal badan je lah. Kalau ingat balik bukan rasa seram je, hilang selera nak makan. Sebab apa? Sebab teringat darah dan urat terkeluar daripada leher dia tu. Aduh mak. Jadi aku dah nampak si Kumar ni rupanya makhluk alam sebelah. Aku berlari ke arah motor, aku berlari selaju-lajunya. Dan Encik Kumar yang tak ada kepala tadi tu kejar aku guys.
Laju juga si Kumar ni lagi walaupun tak ada kepala. Tapi Zaki yang tengok kejadian tu, dia tengok aku tengah berlari, tapi dia tengok daripada side mirror. Dia start motor dan pulah throttle. Kau tahu dia buat apa si Zaki ni? Dia pulah motor dan dia tinggalkan aku. Kurang asam kau punya kawan. Dia tinggal. Aduh. Aku berlari sepanjang jalan. Nak naik motor dah tak boleh. Si Zaki tu pergi pulah laju. Aku dah tak boleh kejar dah motor dia. Bila aku toleh je, aduh, Encik Kubar tu ada lagi. Dia kejar dah kejar. Dia tak tahu ke aku dia penat. Dia asyik kejar je. Tapi serius aku cakap, kalau kau kena kejar benda macam ni, siapa yang ada asma mesti dah tak rasa asma dah. Siapa yang takut longkang besar, mesti dia akan langkah longkang besar tu. Dah lupa benda dah takut sebab lari. Yelah, bayangkan orang tak ada kepala kejar kita. Nak tunggu apa lagi? Tapi yang kawan si Mamat ni pun, aduhai, pentingkan diri betul. Dia boleh start motor cabut tinggal kawan. Bila dah sampai dekat pos pondok kawalan tu, semuanya diam, termasuklah si Zaki ni. Dan Cik Kumar yang tak ada kepala tu pun dah tak ada, tak kejar dah. Bila dah sampai, aku dah atur nafas aku. Aku marah si Zaki ni. Woi Zaki, kurang asam kau tinggalkan aku. Aku marah pada si Zaki ni sebab tinggalkan aku. Weh Mat, aku minta maaf lah weh. Takkan aku nak tunggu kau, dah benda terkejar. Kalau kau nak tahu, itulah dia benda yang kita orang lalui Mat, jawab Zaki. Nampak sedih jugalah kat wajah dia. Mungkin dia orang dah selalu kot jumpa si Kumar ni, sebab tu dia orang dah alah bisa tegar biasa. Cuma pada malam tu memang dia kejar kita orang. Jadi tugas clocking pada malam tu memang tak diteruskan lagi lah. Hujan lebat plus takut. Jadi persoalan dekat sini, siapa Encik Kumar tu? Sebab syarikat aku tak ambil pekerja India. Jadi siapa dia? Adakah dia pernah bekerja dekat kilang ni satu masa dahulu? Okey, jadi semua persoalan aku terjawab. Bila ada seorang pegawai kerja dekat office dekat company aku kerja ni, dia ceritalah, lelaki India yang kejar aku yang tak ada kepala tu sebenarnya dah mati. Adalah satu insiden tapi tak diceritakan. Yang paling seram, waktu dia orang jumpa mayat dia, memang dah tak ada kepala. Dah terjawab dah lah kenapa si Kumar tu nak berkawan dengan si Mat ni. Dan si Zaki ni pula mungkin dah terbiasa dengan sapaan si Kumar ni. Jadi pada malam tu nasib si Mamat ni tak baik lah. Jumpa. Okeylah guys, sampai kat situ je pengalaman aku kali ni. Tapi jangan risau, aku ada banyak lagi pengalaman yang nak share dekat korang. Pada next story aku akan ceritakan aku jaga sebuah bank dekat malam hari. Korang ingat bank tu tak ada hantu ke? Silap besar boh. Siap ada bilik semayang lagi untuk hantu tu. Nak tahu? Tunggu. Okey, sekian saja untuk kisah kita yang kedua. Allah, seramnya. Tak sia-sia aku ambil dan bagi anda dengar. Seram kan? Sekarang ni barulah kita tahu betapa mencabarnya menjadi security guard ni. Bukan senang. Okey, sekarang ni pada awal cerita, Cik Zaki ni asyik cerita pasal si Kumar. Siapa Kumar ni? Di akhir cerita barulah tahu rupanya si Kumar daripada alam sebelah. Dia bagi salah pengenalan yang agak kasar. Dia muncul dengan tak ada kepala. Dia mula dia muncul dulu, dia terjun atas bumbung. Dan yang kedua, dia muncul kat office. Dia suruh tangan, bagi surat, siap cakap lagi. Yang si Mat ni pun ingat si Kubar ni supervisor kerja kat situ. Tapi checkpoint ketiga tu lah terjawab. Kumar tak ada kepala guys. Dia kejar. Yang paling kelakar tu si Zaki ni lah. Dah dapat member kena kejar tu, dia boleh start botol. Bukan nak tunggu member, dia start pulah lari. Yang kawan dia pula lari terbegah-begah. Aduh, kelakar pun ada, seram pun ada. Okey lah, habis berlalut, kita teruskan dengan kisah kita yang ketiga. Okey, kisah ketiga. Kisah ketiga ni pula masih lagi orang yang sama.
kan tema kita pada malam ni kisah security guard. Jadi kisah ini diceritakan masih lagi Mamat Pak Jaga, tapi tajuk dia lain. Kisah ni pengalaman dia yang ketiga. Okey, pengalaman dia yang ketiga ini diberi judul Sekolah Berhantu. Okey, marilah kita sama-sama mengalami pengalaman yang pernah aku hadapi time bertugas sebagai pengawal keselamatan. Tapi kali ni aku nak share lah pengalaman aku dekat sebuah sekolah. Tapi sebelum tu, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah buat kedua ibu bapa kita yang tercinta. Okey, jom kita mulakan cerita. Kisah ini berlaku pada Februari 2017, pukul 9 malam, bertempat dekat sebuah sekolah area Melaka. Okey, pada malam tu aku sampai lewat sikit ke tempat kerja sebab ada urusan. Macam biasa, partner tetap aku pada malam tu adalah Pak Man. Tapi malam tu Pak Man tindakan dia agak sedikit pelik. Apa yang peliknya? Yang peliknya dia diam dan banyak terbenung. Jadi aku ni pun cakap lelah hati, dah orang tua ni, senyap je ke dah sampai masa? Itu adalah bisik aku di dalam hati. Sorry Pak Man. Dah aku tegur dia tapi dia buat dono, buat no hang. Aku senyap je lah main handphone sampailah waktu clocking. Setiap kali clocking, aku je yang buat. Pak Man, dia duduk statik macam tu, termenung panjang macam orang putus cinta. Tapi jam dah pukul 1 pagi. Dah sampailah masa nak clocking. Pak Man buat clocking lah pula. Asyik saya je Pak Man. Aku dah mula rasa tak puas hati. Sepatutnya kena buat bergila-gila, tapi malam tu aku seorang je yang buat. Tapi Pak Man ni senyap je mendiamkan diri. Aku pun malas nak layan. Macam biasa, setiap kali dekat area tempat belakang sekolah, setiap kali itulah tokong Cina tu meriah. Ramai orang. Dengan kepala mata aku sendiri nampak. Tapi aku tahu itu semua bukan manusia. Reda je lah mampu. Tapi malam ni lain sikit. Okey, selalunya dia orang dekat tokong tu tak hirau pun kehadiran aku. Tapi semasa sampai dekat tempat clocking, tiba-tiba mereka semua memerhatikan aku. Dah sebulan aku kerja, setiap malam je dia orang ada, tapi tak pernah pun pandang aku. Tapi tak tahulah, malam yang aku bertugas tu, yang Pak Man buat hal tu, duk terbenung tu, malam tu semuanya pandang aku. Kalau orang yang muka biasa, tak heran lah, tak takut lah sangat. Okey, anda pernah tengok tak opera Cina? Ada pelakon opera Cina yang solek pakai bedak 5 inci tu. Dari atas pentas dia orang perhati je aku dengan muka putih tu. Berderau darah aku. Seram. Jadi aku teruskanlah clocking dengan harapan kalau aku pandang dia orang balik, dia orang sambunglah buat hal dia orang. Tapi pada malam tu sangkaan aku meleset. Jahanam. Bila toleh lagi, mereka masih pandang aku. Dia orang renung aku, seolah-olah dia orang memang renung aku. Walaupun aku tak pandang dia orang, tapi dia orang pandang aku. Apa rupa aku ni jelek sangat ke nak tengok macam tu? Aku pun tak adalah cakap banyak. Aku terus berlari dekat pondok guard. Okey, sampai dekat pondok guard, aku tengok Pak Man tak ada kat pos. Ke mana pula orang tua ni hilang? Takkanlah pergi clocking. Tadi orang suruh tak nak. Aku membebel. Itu adalah sangkaan aku. Mungkin Pak Man ni keluar pergi clocking. Tak pun dia pergi tandas. Tiba-tiba bunyi phone dekat atas meja pos kawalan tu berbunyi. Ting 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 ting. Tak kata tidak buat lah. Tapi aku angkat lah, cakap, hello, siapa kat sana? Saya Babat. Saya pegawai keselamatan sekolah tu. Apa yang boleh saya bantu ya? Aku perkenalkan diri.
aku ingat siapalah telefon. Tiba-tiba, "Weh Mat, ni aku ni Pak Man, sorry aku tak dapat masuk pos malam ni, anak aku bersalin. Alhamdulillah selamat dah dapat cucu perempuan. Jadi aku dah minta cuti dengan pejabat tadi. Tapi aku lupa nak bagi tahu kau. Ni aku dah ada kesempatan dia, aku bagi tahulah kau." Itu adalah jawab Pak Man. Aku tergamam bila dengar orang yang telefon tu Pak Man. Aku diam, terkelung membisu seribu bahasa. Telefon yang ada dekat telinga aku segera letak dekat ganggang. Siapa yang bersama dengan aku tadi? Yang aku duk merepek tu, yang duk buat no hand, buat dono, buat tegur. Kalau tu bukan Pak Man, siapa guys? Pak Man yang sebenarnya minta cuti, dapat cucu perempuan. Jadi aku keluar daripada kawasan sekolah. Aku lepak jap dekat bus stop, nak ambil angin. Sambil isap rokok gudang garam, syahdu babe. Yang tak syahdunya, bila sedang syok duk isap gudang garam tu, saki baki yang dah tinggal tu, tiba-tiba loceng sekolah bunyi daripada dalam sekolah. Terkejut aku dibuatnya. Tapi aku tak masuk dalam kat sekolah tu guys, sebab loceng tu kena tekan butang baru bunyi. Ni mesti ada yang menekan ni. Aku seorang je ada kat dalam tu. Nak kata budak-budak, ini sekolah bukan sekolah berasrama. Nak kata cikgu, aku dah lock pagar utama dah. Ni pun aku keluar ikut pintu kecil dekat sebelah pintu utama. Tapi siapa yang tekan loceng tu guys? Seram. Jadi akhirnya aku tulis report keadaan hujan lebat bagi tak nak kena tanya tentang kenapa tak clocking jam. Itu adalah alasan. Terpaksa menipu lah guys. Kalau aku teruskan clocking sampai ke pagi, naya aku kena dengan hantu tu karang. Benda buruk kita boleh elak, kita elak je. Kita tak nak ambil risiko yang besar. Bayangkan kalau aku masuk balik kat sekolah tu nak tutup switch tu, agak-agaknya apalah yang berlaku. Jadi aku ambil keputusan dah tak nak teruskan clocking. Jadi aku tulis je lah dekat buku report tu, keadaan baik, tak dapat nak teruskan clocking sebab hujan. Aku menipu lah sikit. Okay guys, itu sajalah kisahku pada kali ni. Aku minta maaf sangat sebab tak seram sangat. Tapi insyaAllah I will be back with more horror, and sure your night will be haunted. Pak Gad speaking guys. Wait for me in another entry. Have a nice day guys. Assalamualaikum. Mamat. Okay. Pak Gad speaking English guys. Kisah dia tak seram, cuma misteri je lah. Yang tokoh Cina perhati dia tu yang rasa seram. Lepas tu yang Pak Man tu, Pak Man pada malam tu yang bertugas tu macam tak ada mood, duk termenung aja. Tapi bila telefon dia angkat, rupanya Pak Man yang sebenarnya minta cuti guys. Jadi Pak Man yang bertugas dengan Mamat ni, rupanya Pak Man dari alam sebelah. Dia pun nak kerja juga, biarkan je lah ya. Okay, itu sajalah kisah kita yang ketiga dan terakhir. Minta maaf lah kalau tak seram. Kisah dia yang pertama, yang kedua tu memang betul-betul seram. Hantu tak ada kepala guys, seram. Tapi yang ketiga ni dia lebih kepada misteri lah. Siapa Pak Man yang bertugas dengan Mat pada malam tu. Okay lah. Habislah sudah kisah kita pada kali ini. Episod yang begitu istimewa. Kisah tentang pengalaman security guard bekerja. Sekarang ni kita dapat tahu kan, baik jerih dia orang bekerja. Ramai orang kata kerja Pak Gad ni senang je, lepak minum kopi apa semua. Ya, memang betul. Itu daripada mata kasar kita lah. Tapi kalau kita alaminya sendiri, cubalah kerja shift malam. Try. Detik 12 malam kan rancangan tu kan, dia suka selami kan pekerjaan-pekerjaan ya lewat-lewat malam ni kan. Cerai buat macam tu. Baru tahu cerita pertama tu yang paling seram tu, dia bagi salam perkenalan. Dia golek kepala. Heavy betul dia usik. Padu betul dia usik. Awal-awal dia dah bagi kepala. Lepas tu fasa kedua baru badan. Tu dia. Seram. Okey lah,
Terima kasih kepada yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Aku minta maaf lah kalau kisah ni ayat-ayat dia kadang-kadang ada yang aku tokok tambah. Minta maaf lagi sekali lagi, sengau sesama tak berapa baik lagi. Jadi itulah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah subscribe, share, like, komen. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Dan kepada yang masih belum subscribe, silalah tekan butang subscribe untuk mendapatkan konten-konten yang baru daripada channel Mystic Horror. Okeylah, itu sajalah yang dapat aku kongsikan pada malam ini. Aku melabuhkan tirai dengan lafaz Assalamualaikum. Selamat malam guys. Ingat guys, jangan ingat sangat Cik Kumar.